warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah tayyibah, beriman kepada perkara gaib. Ayat Quran ke-8. Wa qala Allah Ta'ala, Alillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Al-Jathiyah 36-37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bagi Allah jualah tentuan segala pujian. Tuhan yang mentadbirkan langit dan Tuhan yang mentadbirkan bumi. Tuhan sekalian alam, dan baginya lah keagungan dan kekuasaan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Al-Jasiyah 3637. Wa qala Allah Ta'ala, Qulillahumma malikal mulk til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal may wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ali Imran 26-27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkau sahajalah adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Engkaulah Tuhan yang memasukkan malam ke dalam siang dan yang memasukkan siang ke dalam malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada sesuatu yang mati. Dan Engkau juga yang mengeluarkan sesuatu yang mati daripada sesuatu yang hidup. Engkaulah juga yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki dengan tiada hitungan hisab. Ali Imran ayat 26 hingga 27. Alhamdulillah, tuan-tuan dia pagi ini kita membaca dua ayat Al-Quran di bawah tajuk kalimah tayyibah, iaitu kalimah iman. Beriman kepada perkara yang aib. Ayat Al-Quran yang ke-8 surah Al-Jasiyah ayat 36 dan 37 ini. Firman Allah menyebutkan falillahil hamdu. Maka bagi Allah lah segala puji-pujian. Kerana apa? Kerana Allah itu ialah Rabbis samawati, Allah itu ialah Tuhan di langit yang menguasai langit, dan Tuhan yang menguasai bumi. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Dalam ayat ini mana Allah Ta'ala sebut bagi Allah tu segala puji. Sebab apa nak dipuji Allah tu? Antaranya satu, Tuhan langit, kedua, Tuhan bumi, kemudian ketiga, Tuhan sekalian alam. Tu ada tiga benda di situ. Kemudian kata Allah Ta'ala kata walahul kibriya, dan bagi Allah lah sifat kibriya ni, takabur lah, sombong, agung, kibriya, keagungan, kekuasaan di langit dan juga di bumi. Tadi mula pertama Allah Ta'ala sebut Allah tu yang segala puji sebab Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan alam. Kemudian bagi Allah segala keagungan, kekuasaan yang berada di langit, di bumi, dan wahwal azizul hakim. Dan dialah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala nak ajar kita tentang tajuk ni, beriman kepada perkara yang gaib. Kita memahami Allah ni adalah Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Yang Tuhan pertama gaib, kita tak nampak Tuhan itu.
Tuhan tu kita tak nampak, dan kita kena faham Tuhan yang kita tak nampak tu dekat langit dia kuasai, dekat bumi dia kuasai, dan dia Tuhan sekalian alam. Dan Tuhan itu Azizun Hakim, Maha kuasa lagi Maha bijaksana, walaupun kita tak nampak. Kemudian ayat Al-Quran yang ke-9 dibawakan surah Ali Imran ayat 26 dan ayat 27. Apa Allah Ta'ala kata? Qulillahumma. Allah berfirman kepada Rasulnya. Allah Ta'ala berkata kepada Rasulnya, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Allah ajar Nabi Muhammad, suruh Nabi Muhammad sebut. Ajar kepada kita semua. Apa dia yang Allah Ta'ala nak ajar? Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Qulillahumma malikal mulk. Yang mana Allah ni ada beberapa sifat yang disebutkan di sini. Yang pertama, saya kira ni tadi ada jumpa 11 sifat. Yang pertama Allah Ta'ala katakan, tu'til mulka man tasya. Allah ni adalah Tuhan yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maksudnya untuk jadi pemerintah ini, untuk jadi penguasa, untuk jadi PM, timbalan PM, kuasa-kuasa pemerintahan ini semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang beri dengan izin daripada Allah. Itu satu. Kemudian yang kedua, wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan Allah jugalah yang mencabut pemerintahan daripada sesiapa yang dia kehendaki. Beri kuasa untuk memerintah Allah. Allah Ta'ala tak nak beri, Allah Ta'ala cabut. Allah juga yang berkuasa untuk mencabut pemerintahan itu. Kemudian yang ketiga disebut sini, wa tu'izzu man tasya. Allah pula dah bagi pemerintahan, boleh tarik. Allah memuliakan sesiapa yang dia nak muliakan. Sama ada pemerintah ke ataupun bukan pemerintah, kita orang biasa. Kalau kita ni nak Allah Ta'ala muliakan, maka Allah Ta'ala boleh jadikan kita ni orang yang mulia. Kita biasa je, orang kampung, merahin. Tapi Allah campak kemuliaan, orang tengok, orang selesa, orang rasa ada kemuliaan pada kita. Allah campakkan kemuliaan itu. Kemudian apa lagi yang keempat, wa tudhillu man tasya. Dan Allah menghinakan orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Mungkin kita ni ada kedudukan, ada pangkat, tapi Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala nak hinakan kita. Orang tengok kita penuh kehinaan, walaupun kita kaya, banyak harta benda. Itu kuasa Allah. Wa tuzillu man tasya. Dan disebutkan biyadikal khair. Segala-galanya yang kebaikan tu hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kemudian disebutkan lagi yang ketujuh, itu dah berapa tadi? Dah ada 6. Disebutkan tulijul laila fin nahar. Allah yang memasukkan malam ke dalam siang. Malam ke dalam siang tu Allah Ta'ala yang ubah. Daripada malam jadi kepada siang. Kemudian daripada siang tu Allah Ta'ala ubah dia jadi malam. Maksudnya bumi ini berputar Allah Ta'ala dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Kemudian dikatakan lagi, wa tukhrijul hayya minal mayyit. Allah yang menciptakan, menciptakan kehidupan daripada kematian. Daripada tak ada, mati, Allah Ta'ala cipta bagi jadi hidup. Kemudian wa tukhrijul mayyita minal hayy. Yang hidup tu Allah Ta'ala matikan. Yang mati tu Allah Ta'ala boleh hidupkan balik. Okey. Kemudian wa tarzuqu man tasya. Yang terakhir, ayat ke-27 ni disebut Allah jugalah Tuhan yang memberi rezeki sesiapa yang dia kehendaki. Jadi kita kena faham, rezeki ni milik Allah. Bukan milik manusia kan. Kita buatlah kerja, belajar, cari rezeki kan. Apa kita buat, tapi kita kena faham rezeki ni adalah milik Allah, bukan milik kita. Macam umur Allah yang tentukan, milik Allah. Rezeki ni adalah milik Allah. Wa tarzuqu man tasya. Allah yang bagi rezeki sesiapa yang dia kehendaki. Bukan Allah Ta'ala bagi rezeki pada orang yang dia sayang, orang yang dia suka. Orang yang Allah Ta'ala benci, dia tak bagi. Tak. Rezeki ni Allah Ta'ala yang beri pada orang yang dia kehendak. Siapa yang bersungguh Allah Ta'ala bagi. Muslim ke, kafir ke, beriman ke, tidak beriman ke, orang jahat ke, orang baik. Tapi Allah Ta'ala beri pada yang dia kehendaki. Yang mana Allah Ta'ala sebut bi ghairi hisab.
Rezeki yang Allah Ta'ala beri itu sifatnya bighairi hisab. Ikut suka Allah, banyak mana Allah Ta'ala nak beri. Tiada hitungannya. Jadi insyaAllah tentang mulia. Kita baca dua ayat ni, kita faham bagaimana cara kita nak beriman kepada Allah yang sifatnya ghaib. Yang Allah ni sebutkan satu-satu kuasa yang ada pada dia. Di langit, di bumi, kekuasaan, nak hinakan orang, nak muliakan orang, nak malam, siang dia yang ubah, rezeki dia yang kontrol. Segala-galanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita baca dua ayat ni, moga-moga bertambah kefahaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.